dan khabar-khabar hak bersangkut pak masalah jatuh agama. Dan orang Islam zaman ni ramai sangat kembali kepada kufur semula. Kembali kepada agama musyrikin semula, kembali pada agama kafir semula selepas daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah tengok. Muniyal Islamu, dicita-citai Islam ataupun diujikan Islam. Diuji agama Islam, dicuba agama Islam saat itu. Munia diuji, diberkelai kabutkan Islam. Pasal nak belaka tu. Muniyal Islam, diuji dan dicuba ataupun diberkelai kabut akan Islam itu ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti weh, selepas daripada wafat Rasulullah. Dah selepas pada wafat Rasulullah, selepas pada Rasulullah tu mati, wafat, tahun yang ke-11 daripada hijrah, tak molek. Nabi hijrah mari duduk Madinah sampai 11 tahun. Lepas daripada Nabi tu wafat, yakni tahun yang ke-11 daripada hijrah, yakni selepas pada berpindah pada kota Mekah, mari pada kota Madinah 11 tahun, Nabi itu diambilkan, dijemputkan oleh Allah Subhanahu wa taala gi kepada Allah. Gi kepada Allah Subhanahu wa taala, gi berjumpa dengan Ar-Rafiqul A'la. Diujikan Islam. Ta'aluk muniyah, diuji, dicuba bi musibatin uzma. Baca mulai. Dengan ujian dan cubaan yang amat besar ia. Makna kata diujikan selepas pada Nabi wafat. Maka ketika tu juga Islam saat itu dan orang-orang Islam diuji, dicubakan akan Allah oleh Allah Ta'ala kepada orang Islam tu yang amat-amat besar. Jadi mula-mula Nabi masuk kota Madinah, uji dah sekali berat buat sahabat-sahabat. Awal-awal Nabi masuk dalam kota Madinah. Madinah dulu tak panggil Al-Madinatul Munawwarah, dinama kampung Yathrib. Yakni kampung yang banyak ta'un, kampung yang banyak penyakit cerah mutah, dan pula orang panggil berak cerah mutah begitu, ini mutah-mutah mati, demam panas. Tu ujian yang mula-mula hak Nabi masuk dalam Madinah. Tapi selepas daripada Nabi tu wafat, Nabi tu mati, maka uji pula sekali yang terbesar kepada umat-umat Islam. Pada umat Nabi, umat Islam, yakni daripada as-sahabah al-muhajir wal ansar, diuji gawa dia, yakni jatuh murtad ramai, riddah ramai, jatuh agama tu banyak. Tengok. Kata muniyal Islam, kait pada muniyah. Kait pada muniyah. Law lam tadarakha hikmatu Abi Bakrin. Baca molek. Ni kait pada kata muniyah. Kata diuji, dicubakan orang Islam dengan sebab musibah, dengan sebab ujian yang amat besar. Law lam tadarakha, jikalau tidak mendapati akan dia akan musibatan uzma, akan ujian dan bala yang amat besar ini tidak mendapat hikmatu Abi Bakrin radhiyallahu anhu oleh Rusia, dan pula cara-cara oleh Abu Bakar, hikmah Abu Bakar, Rusia Abu Bakar, cara halusi Abu Bakarnya. Kalau tidak mendapat Rusia Abu Bakar, cara berjalan Abu Bakar, cara halusi Abu Bakar, jawab bagi laulam tadarakha la dha'ufad dinu. Jawab law. Jikalau tidak mendapati akan ujian yang amat besar ni oleh hikmah dan Rusia Abu Bakar, cara Abu Bakar nak menyelesainya, maka agama tika ni sangat-sangat lemah. Lemah pun kita lah ni lemah. Lemah macam-macam, tempat kita pun lemah dah. Dengar begitulah, dengar begini macam-macam, dia mau main dah. Macam-macam ujian tempat kita kadang-kadang kena igah dah straight. Kadang tengok ketika tabak tu pakat boleh kereta tindih sampai 3 lapis, mati gigi, tak ada makan. Macam-macam ujian. Ujian agama tempat kita. Supaya tu juga masa sahabat diuji selepas pada Nabi mati, pakat kamu dah, Muhammad pun mati dah, aku tak sik dah pada Islam, aku nak klik pada agama asal, tak sedap dah duduk dalam ni. Kemudian diujikan akan agama seperti kita, diujikan macam-macam di hari ni dengan kemajuan, dengan apa itu ni banyak diujikan kita sebab jadi lemah agama kita.
ujian dengan masalah permainan, masalah mahrajan, masalah orang panggil konsert ataupun orang panggil kaca. Dia lah belaka tu, orang panggil nak memperlemahkan iman orang-orang Islam. Okey. Tu dia. Wa tusyattitu, dan pula mengocilah ia. Ni dengan sebab hikmah Abu Bakar ni dapat mengukuh dan dapat mengoci syamlal muslimin, akan melekapi bagi orang-orang Islam. Dengan sebab hikmah Abu Bakar ni lah dapat mengocikan. Supaya kita kata dah duk jadi gonye. Duk jadi gelombang Islam gelombang. Fak sobat-sobat pun ramah. Masalah duk jadi kocok, jadi gelombang supaya idol gelas tu duk kocok. Duk kocok gitu sebab Nabi tu mati kocok. Aku nak klik konung semula weh. Aku nak jatuh aku nak klik pada ikan agama asas semula weh. Aku nak klik pada kafir semula. Jadi kocok agama Islam masa ni. Sebab buktinya pucanya mati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bergonyenya, berkocoknya dan lemahnya agama. Tapi dengan sebab hikmah Abu Bakar ni dapat mengoci, dapat menetap, akan melekapi bagi orang-orang Islam di zaman ni. Tengok. Fa innal araba, kerana sesungguh orang Arab, fa innal araba, maka sesungguh orang Arab itu malabisat, tiada mendiami ia, tak tetap orang Arab masa ni. Duk jadi bergonyeh, duk jadi bergelomeh. Dah jadi gelombang. Yang mung kok tu, ku kok ni ku tak lagi dah weh. Lepas pada Muhammad mati ni ku rasa tak sedap dah nak ngikut Islam. Dia jadi gelombang. Suponing lah kita terpodok ponok babo tak ada kan dah. Mula jadi babo kau babo tak ada apa babo mati kan dah. Misalnya kawan tak boleh duduk rasa nak duduk situ. Hak ni kat mak aku rasa tak boleh ngaji kau dah. Dia tu. Jadi tak sedap dah orang panggil jadi gelombang hati. Hati dia tak kemah dah. Jadi gelombang mungkot tu aku masa nak kelik duduk rumah dah, tak mau mengaji dah aku. Jadi gelombang hati. Supaya demo ni sahabat-sahabat Muhajir wal Ansar selepas daripada wafat Nabi, jadi tak kemah hati. Jadi gelombang hati, jadi bergonyeh. Sebab mati Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab arak tepi-tepi pun jadi gelombang. Malabisat, tiada mendiami, tiada menetapi. Jadi gelombang lah arak ni ba'da'an alimat, selepas daripada tahu ia. Selepas pada tahu ia Arab, tahu ke bimauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab kematian Rasulullah, maka mereka itu jadi gelombang hati. Jadi tak tetap hati Zaidi. Sebab tu tak jadi tetap hati, jadi gelombang hati selepas daripada wafat Rasulullah. Mereka apabila dengar cerita ni, hati jadi tak kemah dah. Harap hadap tepi Madinah. Kita nak tunggu siapa pula pas dah ni. Muhammad pun tak ada dah ni. Dia mau kawan nak klik pada asar, klik pada kufar asar, klik pada kafir musyrikin semula. Tak boleh duduk dah ni, jadi rasa tak kemah dah ni. Seolah tepat orang panggil nak ikuti tepat, nak pajak, nak ikuti tu, jadi orang panggil tak ada. Dia panggil tunyi dahumi itu tak ada sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dijemputkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka arak-arak tepi bagi Madinah tu pun jadi bergonyeh, jadi berkocok, jadi orang panggil tak kemah di dalam pegenge mereka. Selepas pada tahun Nabi tu mati. Setara mana apabila tak jadi tetap oleh orang Arab, hatta irtaddat, hingga jatuh jadi murtadlah ia al-Arab. Jadi murtad. Hingga jatuh jadi murtad oleh orang Arab di zaman itu. Amiru bangun diri dah. Amiru. Hatta irtaddat, hingga jatuh jadi murtadlah ia al-Arabu. Jatuh jadi murtad. Murtad. Jatuh ugamu. Tukar agama. Dulu agama Islam molek-molek, tapi dengan sebab wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ramai daripada para sahabat dan orang-orang Arab yang ada di belakang Madinah jatuh agama semula. Ni kita takut ni dah. Sebab apa dalam Islam rasa payah weh. Nak makan pun payah. Nak buat ni pun tak boleh. Tuai kena semaya semua. Nak pergi naik decok pun demo tak boleh.
Nak ramai-ramai apa demo pelaga gelas pun tak boleh. Nak minum arak pun tak boleh. Nak bercampur dengan tino pun tak boleh. Tak boleh berlaku Islam. Tak sedap aku klik kot nu semula. Masa Quraish sedap boleh campur dengan tino, boleh pelaga jebur gelas. Nak campur ke apa boleh pelaga gelas, boleh pelaga jebur ni. Sedap tu dalam tu. Kita klik kot nu semula. Muhammad pun tak ada dah. Pok dia kata. Ni pokok kita lah ni lah. Rasa sedap ni demo sedap nafsu rasa sedap duk macam demo tino jatep campur nak genau sipia boleh rasa nak makan pia pun tak apa nak heret pia masuk bilik pun boleh sedap kau tu nafsu tu sedapnya kan. Walam yabqa ahadum mutamassikan bidini, dan tiada kekal oleh seorang, tak ada kekal seorang, tidak mengekali oleh seorang mutamassikan hal keadaan dia saat itu berpegang bidinihi dengan agama seorang. Tak ada seorang pun duk berpegang dengan agama masa ni. Amunglah tu kulah ning dah. Mung pesing tu ku pesing ning. Aku tak mau turut dah Muhammad mati aku ikut dia lah. Aku nak buat cara aku lah. Makna tu manusia di zaman ni tak ada berpegang dengan agama walaupun seorang. Jadi kucah habis supaya beras duk dalam genok tu dah maka tabur habis. Beras duk dalam genok tu dah maka tabur jadi selerak tabur habis. Sebab Nabi ke wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam dah. Ni ujian yang amat besar kepada umat Islam di zaman mana? Yakni tahun yang ke-11 daripada hijrah dengan sebab mauti Rasulullah, wafat Rasulullah, maka umat Islam tidak seorang pun tak nak berpegang dengan agama, yakni jadi bergelombang berkelai kabut dengan agama Islam. Sebab mati Nabi ni takut ni dah. Ni fok kita ni takut di akhir zaman, yakni orang panggil apabila Dajjal tu mari dah kan. Apabila Dajjal mari takutlah sangat-sangat pakat turun Dajjal. Orang tino soleh katut cik muka balik nak tengok Dajjal. Tapi bila tengok Dajjal turut Dajjal lalu dah mengaku Dajjal jadi Tuhan. Ni takut ni. Lah ni tu pegang korek ubat agama aku tak turut Dajjal. Dajjal mari dulu. Supaya nikmati Nabi. Pakat mulah tu kulah ni. Ku tak mau pegang dah turut Muhammad. Muhammad pegang pada dia mati. Sebab tu Tuhan kata innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Muhammad mati, mu pun mati. Apabila mati Nabi selarak lu dah. Bimutamassikan bidini minhum hal kada sorek minhum ay minal Arab. Tak ada seorang pun daripada orang Arab yang berpegang dengan agama Islam. Tidak kekalnya ahadun mutamassikan bidini minhum illa Quraisyan. Malekan fok Quraisy tu fok Quraisy tu gapo dianya? Bimakkah tetaplah ia Quraisy tu duduk di kota Mekah. Fok Quraisy tu duduk di kota Mekah. Wa thaqifan bit-Taifi, dan fok Sakif saat itu ada di negeri Taif. Kafir Quraisy saat itu bertetap mereka mendiami mereka di kota Mekah. Negara panggil tempat yang tetap bagi Quraisy ialah di kota Mekah. Bagi fok Sakif selepas daripada peperangan ia lari hidup kepada Taif. Ialah lebih kurang orang panggil tempat saat itu orang panggil ke yakni kalau kita kira dengan Mekah tu lebih kurang 90 kilo 100 kilo duduk di Mekah nak pergi Taif. Wak Sakif ni daripada golongan Arab juga tapi duduk di Taif. Wa qalilan min ghairihim, dan sedikitnya daripada yang lain daripada mereka itu lain daripada Quraisy dan pula Sakif. Sikitlah orang Arab lain tu sikit-sikit. Ayat katanya daripada kumpulan Arab yang amat besar yang ada di kota Mekah dan tak ada di kota Taif, maka dua kumpulan inilah yang besar-besar, dan lain daripada mereka itu sedikit sangat daripada gulungan-gulungan Arab. Hal lain tu kumpulan yang kecil-kecil gitulah. Wa kana an-nasu fi dzalika, dan adalah manusia. Ni selepas daripada wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah lepas pada wafat Nabi yang tidur buat tidur. Wa kana nasu, dan adalah manusia sasilan. Mundur buat gapo sasilan? Mundur gurau apa? Malam menggurau apa malam? Mundur mangan pia malam. Mangan pia malam. Siapa budak demo? Demo duk suap itu upaya dia nya nah sari.
Duk mai apa duk gocoh nama le. Sungguh nah. Wa kana nasu dan adalah manusia itu fi dzalika pada demikian itu demikian mana? Al-mazkuri min ilmihim bimauti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah tak molek. Wa kana nasu dan adalah manusia itu fi dzalika pada demikian itu zalikal mazkur tak molek dah fi dzalika ay zalikal mazkur min ilmihim bimauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada manusia pada demikian itu demikian yang tersebut min ilmihim daripada mengetahui mereka itu annas ataupun al-arab bimauti Rasulillah dengan wafat dan mati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia ketika ni apabila tahukan Nabi itu wafat pada tahun hijrah yang ke-11. Dan ni daripada si hijrah daripada 11 daripada hijrah Nabi itu wafat, Nabi itu mati, manusia terbagi ala qismaini munqasamuna, dibahagikan manusia itu ala qismai, itu baik dua puak weh. Tu baik dua bahagi, tu baik dua kelompok manusia tika ni. Tengok gelombang habis, selerak tabak habis. Ni kita takut deh. Ni Rasulullah. Lepas tu sahabat ni email kuat cakap dah. Tapi nak kata diuji oleh Allah, dicuba oleh Allah. Jadi bercerai berai, selerak tabak dengan sebab mati Rasulullah. Ni. Apa tu akhir zaman sikit kita ada kena cek. Kita dah akhir zaman dah ni. Selerak tabak munglah tu kulah ni dia. Tengok kau khawik ni. Cekak-cekak dah. Kadang-kadang tak tahu nak duduk setengah-setengah tu tak wani tu berumur pun ada. Kadang-kadang tak wani jumpa dengan orang pun ada. Kalau duduk dengan orang pun ukur apa mik ni takut lekat khawik. Macam-macam dah kan. Takut. Uji cuba dan Allah Taala katanya wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Tuhan kata kami nak ujikan kamu bi syai'in dengan sesuatu minal khauf. Jadi takut. Ada satu tika takut. Baru ni takut khawik. Nak tu baik kedai jalan tengah-tengah hukum tak wani tu baik. Tu baik kena pocok dia mah. Tak tu baik. Nah, takut. Tuhan uji dengan takut. Dah. Wal ju' dan pula Tuhan uji saat ni dengan lapar. Tengah-tengah tak ada makan ni. Mati banyak mana kerana lapar di hospital. Mati banyak mana di rumah kerana lapar. Tak ada orang uji makan ni. Ya nah. Wa naksin dah. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf, takut kau tu, takut kau ni, bimbailah tu, bimbailah ni, takut kena pocok, takut kena covid dah kan. Setengah-tengah tu takut dengan covid, tengah tu lapar, kadang-kadang bomo tak ada tengok mati dah weh. Tak ada cara ramah. Kadang nak masuk pergi kena pakai cuk awakak tu masuk pergi. Kadang-kadang tak ada nak cara mati banyak mana moci-moci kita. Dah. Lagi pula tu saat ni uji pada diri tu jadi taruk. Dah. Diri ada jalan pula jadi lemak pinggir. Amin nak bangun diri ming. Bangun diri dah. Dah lagi pula orang panggil lemak pinggir. Wasamarat tu selalu uji pada buah-buah. Dulu buah hewah dia tu baik molek. Tahun ni tengok kurang tu uji dah. Wah dia tak banyak anak tahun ni. Nah, tak banyak hak besar boleh 3 juta, tahun ni boleh juta. Hak besar boleh juta, boleh 3-400. Tengok tu uji. Tu ujikan pada masalah buah-buah dan wal anfusi wasamarat, dan tu uji pada diri sakit. Nah, uji pakak sakit, pakak demam, pakak gapo habis tu umur dah. Lepas tu buah-buah kan? Tengok. Allah Subhanahu Wa Taala ujikan mereka tu baik pada dua bahagi. Mana dua bahagi? Faminhum, maka setengah daripada mereka itu daripada annas selepas daripada wafat Nabi. Maka manusia sani terbagi tu baik pada dua kelompok, dua bahagi, dua puak. Maka setengah daripada dua puak ni. Faminhum, maka setengah daripada mereka itu annas at-tarikuddini, at-tarikuliddin, yakni meninggalkan akan ugamu. Setengah manusia tinggal agama Islam terus. Dah. Baca molek. At-tarikuliddin, yakni meninggal ia akan ugamu. Tinggal ugamu bil marrah, dengan sekaligus. Lalu pasal apa itu? Deh. Ia tinggal ugamu dengan cara kuliah, dengan secara marrah. Dah sekaligus wala marrah, harap kata wala marrah, tak ada sekali pun, makna dia tinggal agama sekaligus lalu dah. Duk amal kuat-kuat cekak dah semaya tak tinggal dah di Madinah. Bawa mati Nabi pakai tinggal terus semaya-semaya. Dah tinggalkan agama terus. Sarhan bangun diri. Bangun diri sarhan. Bil marrati adnan.
Bangun diri dah. Wahum dan bermula mereka itu an-nasan itu. Siapa dia? Hak yang tinggalkan agama sekaligus ni. Siapa dia kata? Ialah Banu Tayyin. Daripada anak cucu Tayyin. Deh. Hak ni tinggal agama terus lalu weh. Dok biasa berimeh dengan Muhammad, dok berimeh dengan Allah, sembah ke Allah semaya gapo itu ni. Apabila wafat Nabi, mati Nabi, maka tinggalkan agama cara sekaligus lalu dah weh. Siapa dia? Yakni daripada anak cucu Banu Tayyin wa Usdin, dan anak cucu bagi Usdin, baca molek. Bukan Asadin tu, baca Usdin. Kita tengoklah kitab-kitab dulu dalam Nuriyah kita baca Usdin, anak bagi dah, anak cucu bagi Usdin. Fuak-fuak golongan ni, kumpulan ni, ya tinggal Islam tu dengan secara kaligus, tak ada fikir, tak ada tilik pakar, tinggallah kawan. Kawan tak mau turut dah Muhammad pun mati dah. Kawan pun tak ada kena semaya. Seni-seni weh. Kau duk ngaji pondok dulu malah tau pos rubai berela. Sampai 2-13 tahun subai. Duk pondok dulu Juruh lah supaya malaikat turun langit dah jalan tak bunyi. Nah, sumuk tak mampu ya jijak. Tapi batu baik pondok malah kata apa lebih pada medal jaga bilik lagi. Waliyazubillah. Jaga molek pun ni nama jadilah tu banyak duk tengok-tengok kawan gugu ni dia jadi beg ni pun banyak. Dah duk pondok lah sumuk. Jinyak sumuk tak mampu kecek pun halu kecek beralih matiga. Dah apa? Dah kena kecek ngaya tu lo deh. Mana je pekuk pula mulut kecek berjuruh. Tapi batu baik pondoknya lobe lah. Malah kata apa weh. Lobe sabi-habi lobe. Farid, bangun diri Farid. Mung ni sako dah. Bangun diri dah. Farid. Sako tidur Farid. Adanya lobe malah kata apa lobe dia. Deh, lobe sungguh-sungguh. Nah, pada takut lah kau tak pakai masa hingga kau deh. Ada kau tak pakai. Deh. Patut pakai ni ada jadi sangat. Fok-fok hak jadi lakoh kata itu guna jadi ingat. Patut kalau fok afik teruk sangat. Hafid dia lobe kan. Set. Tak ada lekat ke panggil tak ada lekat cik kuku je lobe dia. Ni takut ni. Ni takut. Nah, Hafid ya Quran yang makan ya. Quran makan ya. Hak je dak apa tu. Pasal tak ada berderah langsung. Lepas tu satu harah yang ngapa dah kalau misalnya dia tinggal sama besar dosa yang satu harah sama besar dengan Bukit Kau. Satu harah yang ngapa payah gi lupa. Dosa dia tu sama besar dengan Bukit Kau sebab dia berat tu. Sebab tu Fuafiz dia tinggal Quran tu balo ya tu tak nak duduk tak boleh. Patut akhir hingga sikit tak ada ngapa Quran. Nah, tapi hak lobe pun tu kak. Lobe siapa tak kau tak ada menyaceh. Tak tahu tak menyaceh duk mana. Dah bot war nu mikir aku teruk weh. Teruk benar aku orang mengaji pun itu mujur lu tu sayang dia. Kalau tu tak sayang dia lepas kita bakal mati dengan gitu. Enggak tak ada menyaceh gitu. Ingat tu akhir deh. Beringat sangat-sangat. Lepas tu golek ke duk pesel sokmo dah. Orang deraka tok guru, orang buat sakit hati tok guru, orang ni mati tak molek. Wal iyazubillah. Lepas tu kadang-kadang omong nak panok. Lepas tu kadang-kadang kalau panjang pun hidup tak dunia berkelai kabut rezeki payah. Cari makan payah. Pak orang tak hormat dia dah. Ingat molek fok-fok itu semua. Kalau nak selamat lah dunia ni. Tok guru kata gopoh kita ngaji tak nak kira tok guru mana hak pak kita ngaji dah. Jangan duk lakoh. Apa orang tua kita jangan duk lakoh. Kalau kita lakoh dua orang ni kita tak selamat le dunia ni. Ingat molek, mengana kuat ni tak jaya. Ku kerja ni pun tak naik target. Waktu tak jaya, wak ni tak buka kedai-kedai tak jaya, buka jual-jual tak jaya. Kan jadi lekat band ni. Hamu kena cek klik kembali semula. Kalau tu rumah dah hamu pergi minta maaf. Kalau Tuhan nak wei, kalau Tuhan tak wei tu situ dah mong. Duk gitu dah. Lepas tu golek orang ni, kalau tak belaga kereta, tak belaga motor pun mati. Kadang-kadang umur tak panjang. Ilmu dia pun nak lupa. Ilmu dia nak lupa, kau sehari kau lupa. Lepas tu kalau ilmu tak lupa, orang tak nak ngaji dia. Orang tu segi ngaji dia. Yang kamu tak ngaji, ilmu banyak je tu. Aku rasa malah ngaji, tak berasa nak ngaji dia. Tak, pasal tak ada tak ada orang, tak ada rasa. Nak ingat pun ni. Besar tu sebab inilah mati Nabi tu, orang Islam tu masuk kafir semula. Banu Tayyin. Wa man tabi'ahum, dan mereka yang mengikuti Yaman, hum akan mereka itu akan abaniga Bani Tayyin wa Usdin. Ini siapa dia? Min Ghatfan, daripada kumpulan Arab yang bernama Ghatfan. Mengikutkan tetangga tinggal Islam.
tahu Islam, capok Islam lepas tepi, maka ambil agama kafir, agama kufur, pakai semula. Setengah daripada siapa dia tahu sekaligus Islam, Banu Tayyid wa Usdin, dan pengikut daripada Banu Tayyid ialah daripada Ghatfan. Ghatfan mana? Alladzi dattaba'u Talihata ibna Khuwailid al-Asadiyyi. Ghatfan mana? Alladzina taba'u, yang mengikuti mereka itu Ghatfan, mengikuti Talihata, akan Talihah. Dah Talihah ni satu genap pemimpin yang ada di zaman itu. Kemudian Fok Ghatfan ni mengikut bagi Talihah ibn Khuwailid al-Asadiyyi. Lepas pada tu hak tinggalkan agama sekaligus juga weh. Wa Banu Hanifah. Banu Hanifah. Hanifah tinggal agama sekaligus juga. Tahu agama sepenuh-penuh. Ambil agama kafir pakai, tinggal Islam lepas tepi weh. Capok Islam. Tak usah pakai. Boleh cak aju. Kau makan baju ni. Cak aju tahu. Kau nak pakai baju baru. Baju kufur. Baju kufur derakog tu tak semua tu semula. Hak biasa dak semaya, kawan nak tahu dah baju ni, tak mau pakai dah. Nak pakai baju kufur yakni orang panggil kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Tahu lalu dah. Deh. Lepas tu orang panggil hak tak agama sekaligus lagi pulaknya wa Banu Hanifah, dan pula Banu Hanifah. Banu Hanifah allazi ittaba'u allazina ittaba'u Musailamah. Turut Musailamah. Turut Musailamah. Tak mau turut dah Islam, tak mau pakai dah Islam, turutkan Musailamah. Wa ahlul Yaman, dan pula ahlul Yaman, Fok ahli Yaman daripada Fok Sakif sana itu. Ittaba'ul aswadal anggawa al-ansiyah, turutkan bagi siapa dia? Fok ahlul Taif ataupun ahlul Yaman, dia mengikut al-aswad al-ansiyah, tinggalkan Islam sebab turut siapa dia? Al-aswad. Aswad tak kawal tak mau turut dah. Dulu tak apalah ketika Muhammad ada, nak kawal turutlah Islam, kawal pakailah Islam. Sekarang Muhammad tu mati, kawal tak mau turut dah Islam sebab Muhammad tu mati. Maka fok-fok Yamin pun kita pun tinggallah Islam, kita kembali kepada murtad semula. Wa kathiru ghairihim, dan banyak lain daripada mereka, banyak lagi lah lain daripada mereka itu, lain daripada Banu Tayyid, daripada Usdin, daripada Ghatfan, daripada Talihah, banyak lagi, ramai lagi lah daripada lain daripada mereka itu. Wa minhum, dan setengah daripada mereka itu, setengah pada An-Nas. Ketika Nabi itu wafat ni, al-mu'tilu liz-zakati, orang yang menghapuskan zakat. Dulu pada masa Nabi SAW, mereka pernah zakat kepada kerajaan Islam. Kerajaan Islam pada Nabi SAW, pada masa Rasulullah, kerajaan Islam duduk mana? Pusat Islam, yakni duduk di Al-Madinatul Munawwarah. Maka golongan manusia dulu duduk bagikan zakat kepada Islam, bagi zakat pada kerajaan Islam, bagi kepada daulah Al-Islamiyah, ialah di Al-Madinatul Munawwarah, dengan sebab wujud Nabi SAW. Tapi apabila Nabi itu wafat, mereka menghampakan zakat. Berhenti keluar zakat weh. Al-mu'tilu, baca lah. Yang menghampalah ia, yang berhentilah ia, yang menegahlah ia, liz-zakat, bagi zakat. Satu golongan manusia yang penuh duk wi zakat pada Islam, wi kepada daulah Islam, wi pada kerajaan Islam, mereka berhenti daripada wi zakat. Wahum, siapa dia al-mu'tilu ni? Orang yang menghampakan zakat. Wahum, dan bermula mereka itu ba'du Bani Tamimin, ialah separuh dan setengah daripada Bani Tamim. Bani Tamim ni alladhi yara'suhum Malikun ibnu Nuwairah wa Banu Hawazin wa ghairuhum. Ialah kena pada Banu Tamim, alladhi yara'suhum, yang jadi ketua akan mereka, yang jadi pemimpin mereka, yang jadi ketua ikan mereka itu akan Bani Tamim, Malikun ibnu Nuwairah, ialah kena pada Malik, Malik ibnu Nuwairah. Lagi pula hak yang gapo tinggalkan zakat, apa zakat siapa dia lagi? Wa Banu Hawazin, dan pula daripada anak cucu Hawazin wa ghairuhum. Fak ni fak tinggal zakat. Tak ada jatuh agama tapi tinggal biasa wi zakat, tak wi zakat. Kerajaan Islam minta zakat. Kawan tak ada kena wi dah zakat. Sebab apa? Sebab Nabi SAW tu mati. Supaya kita tahu dulu orang kaya ni lah kapur ni, dia dah bagi zakat semua pada sejid. Bawa tu imi mati, kawan malah nak wi dah zakat tu imi pun mati dah.
Ya duk kata zakat tu zakat tu imi, bukan zakat tu hedak. Ya fikir kata zakat tu zakat tu imi. Apabila tu imi tu mati, kawan tak ada kena wirah zakat. Demo mai minta dia, kawan tak ada kena wirah zakat, tu imi tu mati. Ni supaya ni daripada Banu gapo? Daripada Ba'du Bani gapo Tamimi, dia kata kawan pun tak ada kena lah keluar zakat sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mati. Nah, sekadar tu kamar dia kata wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok dah. Wa bi annahu, dan dengan bahasanya. Jadi dia kata dulu sebab puan takrif bagi Al-Qadi, Imam Qadi Abu Bakar Al-Baqillani. Dah. Wa tabi'ahu, dan mengikut akan dia. Puan ngatuk diri situlah. Siapa panjang ni ngatuk sangat. Wa tabi'ahu, dan mengikuti akan dia. Tengok surat dah Farid. Mengikuti akan dia akan Abu Bakar san itu. Nah, Abu Bakrin al-musannifu li musannif. Dah oleh musannif saat itu dah. Mengikut akan musannif saat itu oleh siapa dia? Mengikuti Abu Bakar, oleh al-musannifu. Pada takrif katanya ma'rifatu al-ilmu ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bihi. Di atas ilmu yang ia maklum tu dengan dia, dengan ilmu boleh tahu tu pada waqi', betul dengan diri perkara. Kamu ada diiktirakkan pada tarikh ini dah. Kenapa? Kerana pada tarikh ada dauran, ada bermusing-musing kutullah. Deh. Kenapa musing kutullah? Li'annal ma'luma mushtaqun minal ilmi. Kerana ilmu apa? Maklum, perkara yang kita tahu, perkara yang kita boleh reti ni, dia diambil, dipecahkan daripada ilmu. Maka tak boleh nak tahukan maklum malaikan selepas daripada kita retikan ilmu. Satu ilat dia. Lagi. Waktu rida, dan diiktiraf pula. Pada takrif ni. Wa bi annahu, atas pada bi anna fihi. Deh. Waktu rida, dan diiktiraf akan dia, akan takrif ini, bi annahu, dengan bahasanya hazal hadda, ini takrif ni, ini pengenalan ini, ghairu syamilin, tiada melekapilah ia. Dah, ia ini takrif, tidak melekapi. Dah ada nan tanu kabang bangun dia dah. Ghairu syamilin, tidak melekapilah ia li ilmillahi subhanahu wa ta'ala. Tidak melekapi bagi ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bi annahu, dan dengan bahasanya, bahasanya takrif hazal haddan ini, ghairu syamilin, tiada melekapilah ia li ilmillahi subhanahu, bagi ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Tak melekapi. Jadi nak kata ilmu ni pada tarikh ma'rifatul ma'lum. Al-ilmu ma'rifatul ma'lum, mana idrakul ma'lum ala ma huwa bi fil waqi'. Maka takrif ni maka keluarnya ilmu Allah. Sebab takrif ni ditakrif dengan ma'rifah. Maka sebut kata ma'rifah tak masuk ilmu Allah. Supaya ni ya. Supaya kita ni boleh panggil apa? Misalnya kita ngaji dulu, kita tak pandai. Lepas tu kita pergi ngaji, kita tu alimun. Kita tu alim. Lepas tu kita alim, tahdiri kita ni boleh kata itlaq alimun wa arifun. Nak itlaq alim wa arif, boleh. Tapi bagi Allah Ta'ala kita nak kata alimun, boleh. Allah Ta'ala lah. Annallah, seperti ibaratnya. Wa annallah, dan Allah alimun bi kulli syai'. Aling ia Allah Ta'ala dengan tiap-tiap sesuatu. Tapi kita nak ibarat wa annallaha ta'ala arifun bi kulli syai'. Tak boleh. Sebab apa? Sebab apa tak boleh nak kata lah tu. Ya alimun dengan arifun tu, kalau kita pasal makna Jawi tu sama mengenali, sama mengetahui. Tapi kenapa? Pada masalah kita kata alimun tu masuk, kita boleh kata Allah, boleh kata kita. Tapi sebut kata arifun boleh itlaq tak kita, tak Allah tak boleh. Kerana alimun, orang panggil masuk belakang kita pun masuk alimun, Allah pun masuk alimun. Tapi dia apabila kata arifun, tak boleh. Sebab orang panggil arifun tika ni, ia ada sabkul jahli. Apa sabkul jahli? Mendului oleh kejahili. Makna kata seorang ini kena lalu jahil dulu, supaya kita dulu tak reti bab usul fiqh, tak reti bab nahwu. Lepas tu kita mari tahu. Makna kata tahu kita selepas daripada kita jahil. Sebab tu lapang alimun boleh itlaq atas kita, boleh itlaq di atas Allah. Tiap-tiap yang alim,
Masuklah kita, masuklah Allah. Tapi bukan setiap arif tu masuk Allah ke? Allah Ta'ala tak masuk, kita masuk. Sebab apa? Alimun tu tak pasti, kena lalu mengikut tak reti. Supaya Tuhan kita mengetahui bila? Sedia kala lagi dah. Tuhan kena ngaji? Tak. Tuhan tahu sedia kala lagi dah. Bukan kata Tuhan tu tahu selepas pada dia tak tahu. Tapi kita ni boleh itlaq alim. Lagi pula arif. Sebab kita dulu tak tahu, patutlah ni kita mahu tahu. Dulu kita tak reti nahu, lah ni kita reti nahu. Dulu kita tak reti usul fiqh, lah ni kita mahu reti. Makna tak tahu kita selepas pada tak reti. Sebab dia takrif bagi ilmu ketika ni, orang panggil apa? Tak melekapi bagi ilmu Allah. Kan nampak tengok? Li'annahu, kerana bahawasanya ilmu Allah Ta'ala ni la yusamma, tiada dipernamo akan ilmu Allah ni ma'rifatan ijma'an, tak dinamakan makrifah. Ilmu Allah nak panggil makrifah tak boleh. Sebab apa tak boleh? Kat luar tu. Sebab sebut kata makrifah, kena lalu mari kok jahil dulu. Faham tak? Kenapa pula nak apa? Tak boleh nak panggil ilmu Allah tu makrifah. Sebab apa? Makrifah ni kena lalu mari kok jahil dulu. Nak tahu melalui jahil dulu. Makna tak mari jahil batu baru tahu. Sebab tu di Allah Ta'ala tak boleh kita nak itlaq dengan kata arif ataupun makrifah ilmu Allah Ta'ala ni. Ijma'an, ai ala sabilil ijma', di atas jalan ijma'. Ada yang dia ada. La lughatan wala istilahan, tiada pada logat. Pada logat pun ilmu Allah Ta'ala tak panggil makrifah. Wala istilahan, dan pada istilah pun orang panggil tak panggil juga ilmu Allah Ta'ala makrifah. Pada sebulat suara ulama-ulama mutakallimun, ulama-ulama usuliyun kata, nah ilmu Allah nak itlaq dengan makrifah tak boleh dah. Sebab makrifah tu orang panggil perkara yang lalu mari kok tak reti dulu, kok jahil dulu. Wa bi anna kaulahu, dan diiktiraf. Tiga takrif ni orang panggil apa? Diiktiraf dengan 2-3 perkara. Pertamanya orang panggil jadi dunya sebab al-ma'lum ambil pada ilmu. Dan pada takrif ini orang panggil tak termasuk ilmu tu Dan pada takrif ini kata nak wa bi annahu, atas pada uqturida bi anna fihi tu. Wa turida dari iktiraf pula pada hazal haddi, pada ini takrif ni bi anna kaulahu, dengan bahasa perkataannya, perkataan musannif ala ma huwa bihi. Dia kata al-ilmu ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bi. Musannif ka ala ma huwa bihi ni zaidun, tambah ia ala ma huwa bihi ni orang panggil tertambah, lebih. Kalau yang zaid, kalau yang lebih lebih ya tu la hajata ilaina, tidak perlu dan tidak berhajat kepadanya. Makna tambah musannif kata ala ma huwa bihi ni, makna tak perlu, tak berhajat. Tapi musannif saat ni tunjuk kita tambah ala ma huwa bihi. Makna kata musannif tambah perkara yang tak perlu, perkara yang tak berhajat. Kenapa boleh kata perkara tu perkara tak berhajat? Li'annal ma'rifata, kerana bahasa makrifah tu pengenalan tu la takunu, tiada adalah ia pengenalan illa kadzalika, malaikan seperti dimakan itu, dimakan ai kama huwa bihi fil waqi' tu. Tak royak pun tahu dah, tak royak ya kena pergi situ dah tuan. Kadzalika ai kama huwa bihi fil waqi', itu kadzalika ai kama huwa fil waqi'. Waktu situ tu dia 2-3 tengok lagi wal jahlu, dan bermula jahil. Tengok molek puak ngatuk-ngatuk tu bangun diri, nak duduk diri situ dulu. Farid nombor 1, nak rakam awal Farid nombor 1, hari tidur lah ngaji. Mungkin lagi cek tak Farid. Sebab apa mu hari tidur tu lalu? Makan banyak nah. Kan tu beat dulu gina lagu ni, hari tidur semata, tidur tak ada berhenti-berhenti. Hari kau mana Rik? Cuba ayat sikit. Tak ada sehari mu tak tidur lah ngaji, tak ada ana. Sehari tak ada mu tak tidur, tak ada Rik. Cuba ayat kan. Hari-hari ni babo ye masuk ngajar lain mu kena nyera koklah, mu kena tidur koklah mu ni. Tak ada sehari hak mu tak tidur, tak ada. Orang panggil sandam mu dah Rik ni.
Ubah tu orang ramai-ramai tak ada bisa tidur, mu tidur hari-hari. Mu tak ada mikir, tak malu kau orang ramai-ramai ni. Masuk pak bilik mengaji menera. Cuba ubah tu orang ramai-ramai ni. Orang lain tak ada menera apa kita mau ni. Sekelai dia kan. Sekelai tarik. Wal jahlu dan bermula jahil itu tasawwuru syai', yakni tergambarkan sesuatu. Yakni kita gambar, kita silakan sesuatu ala khila ma huwa bihi. Tengok weh. Ialah di atas menyalahi barang, menyalahi ilmu yang ia syai' tu. Bihi dengan dia dengan fil waqi'. Makna kita tasawurkan suatu perkara di atas barang, di atas ilmu yang ia syait tu dengan ilmu tu fil waqi'. Kalau kita saat ni tu tasawur suatu perkara dia betul dengan ilmu yang ada pada waqi', hak tu dia panggil al-ilmu. Ni kita tasawur menyalahi barang, menyalahi ilmu yang ada pada waqi'. Deh. Wa fi ba'din nusakhi ala khilafi ma huwa alaih, yakni di atas menyalahi ilmu yang ia syai', ia maklum tu alaihi alama mana katasawuril insan bi annahu hayawanun sahilun. Tengok. Jadi wurud al-i'tirad pada ini tarif. Perhati sini. Datangkan i'tirad dan pula galengi i'tirad. Datang i'tirad galengi pada ini tarif fi hazal hadis. 3 wajah dan 3 jalan ni. Datang i'tirad pada ini tarif. Deh. Pertama datang i'tirad apa? Al-i'tiradul awal. I'tirad pada ini tarikh. Musannif kata al-ilmu ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bihi fil waqi'. Yakni mengenalikan perkara yang kita boleh tahu. Tapi mengetahui itu, mendapat tu mengetahui, mendapatkan maklum alama di atas barang, di atas ilmu yang ia maklum tu dengan ilmu tu pada waqi' tu betul sungguh. Makna ma'rifatul ma'lum alama di atas ilmu yang ia maklum tu dengan ilmu tu pada waqi' tu betul sungguh weh. Berlaku pada waqi', mendapatkan akan maklum pada waqi' tu betul sungguh. Tak ada selerak, tak ada silap, tak ada menyalahi. Itu dikata ilmu. Ma'rifatul ahkam, ma'rifatul ma'lum, idrakul ma'lum. Mendapat maklum di atas barang, di atas ilmu. Dengan maklum, dengan ilmu tu pada waqi' betul sungguh weh. I'tirad pertama, bi annal ma'luma mushtaqun. Jadi i'tirad pertama pada takrif musannif ni ialah daurun. Jadi bermusingkuk tulah. Bi annal ma'lum mushtaqun minal ilmi. Maklum tu diambilkan daripada ilmi. Fala yu'raful ma'lum, tidak dikenalikan maklum malaikan selepas pada retikan ilmu. Mana duk musing. Nak retikan ilmu kena retikan maklum, nak retikan maklum kena retikan ilmu. Duk main musing kok tulah. Supaya kita misal tanah. Tuhai bakar, misal dalam usul ni. Misalnya nah kita kata tuhai bakar, kita kata tuhai bakar. Menjadi tuhai umar. Menjadi tuhai umar. Tuhai umar. Tuhai umar menjadi kah? Tuhai Zaid. Tuhai umar menjadi tuhai Zaid. Menjadi tuhai Zaid. Tuhai Zaid. Tuhai Zaid menjadikan tuhai bakar. Tuhai Zaid menjadi tuhai bakar. Menjadi tuhai bakar. Maka dia panggil dia jadi musing. Tuhai bakar menjadi tuhai umar. Tuhai umar menjadikan tuhai Zaid. Jadi tuhai Zaid. Tuhai Zaid menjadikan tuhai bakar. Klik ni mula. Ada musim ni tuhai bakar duk jadi kan? Tengok. Tuhai bakar menjadi tuhai umar, tuhai umar menjadi tuhai Zaid, tuhai Zaid jadi tuhai bakar, tuhai bakar jadi tuhai. Duk main musing kau tu. Maka ilmu dengan maklum tu duk musing kau tepat tu la lagu ni takrif musannif ada dur lagi pula ada pusingi kau tu la. Duk musing kau tu la. I'tirad yang kedua pada takrif kata ma'rifatul ma'lum ala ma huwa. Perhati Farid laki tu. Bi annahu dengan bahasanya hazal hadda ni. Takrif musannif ni ghairu syamilin, tiada melekat li ilmillah. Pada takrif ini tu bi ilmu Allah. Ilmu Allah tak masuk sini.
Sebab tu orang panggil takrif ni ada kekurangan. Sebab takrif tu kalau kita ngaji dalam mantik, ya kena ada manik, kena ada jamik. Ni cara kita nak buat takrif, orang panggil dalam mantik, ya kena ada apa? Yang pertama mani'un. Apa manik? Yang ialah menegahkan afra' di luar takrif, tak boleh masuk di dalam takrif. Cara nak buat takrif ni hak sungguh kalau kita ngaji dalam mantik, dia panggil nak ada mani'un. Apa manik? Yakni takrif itu menegah dan menyekat jadi pagar benda luar takrif, afrad daripada takrif, supaya kita tak binatang. Sebut manusia binatang yang bertutur. Maka binatang bertutur, maka takrif ini dia tolak benda yang bukan pada afrad takrif. Mana? Binatang. Kambing masuk kambing tu. Wari perkara yang menyekat ke? Natikun yang bertutur. Apabila bertutur, maka manik ke? Bertutur tu manik. Orang panggil menyekat ke? Kambing kata kawai tak masuk oleh takrif ini. Lembu kata kawai tak masuk oleh. Orang panggil manik. Lagi pula jami'un. Takrif ni jamik. Menghimpun semua afrad takrif akan masuk dalam takrif. Tak tubik dalam takrif walaupun so. Kemudian takrif ini tak mengumumi. Tak menjamik. Kerana ilmu Allah Ta'ala tak masuk dalam ini takrif. Ghairu syamilin di ilmi Allah Ta'ala. Kerana li'annahu kana bahasanya hazal haddani. Li'annahu kana bahasanya ilmu Allah Ta'ala ni la yusamma, tidak dipernama akan ilmu Allah ma'rifatan. Nak panggil ilmu Allah ma'rifah tak boleh. Ilmu kita boleh panggil makrifah. Ilmu Allah tak boleh panggil makrifah. Sebab tu tiap-tiap ilmu dikatakan makrifah. Bukan tiap-tiap makrifah dikatakan ilmu. Sebab ilmu Allah Ta'ala tak asal makrifah. Tiap-tiap ilmu dikatakan makrifah, pengenalan. Tapi bukan tiap-tiap makrifah dikatakan ilmu. Sebab ilmu Allah tak masuk dalam makrifah. Tarikh ini dirak kerana ilmu Allah Ta'ala tak masuk sini dengan secara ijma' sebulak sorok ulama semua daripada ulama-ulama Islam kata ilmu Allah nak itlak ke? Kita nak panggil dan kita nak gelar kata ma'rifatan tak boleh. Semua ijma' ulama. Lalu watan pada lorak pun nak panggil tak boleh ilmu Allah dengan kata ma'rifah wala ijma'an. Kan? Maka sebab ilmu Tuhan tiada boleh kata makrifah. Kerana makrifah sabkul jahli. Kena lalu mai ikut jahil. Makna nak tahu kena jahil dulu. Supaya anak kita dulu tak erti nahu, tak erti sorah, tak erti pekak, belum ngaji. Apabila kita ngaji, masalah gini semaya. Masalah muqtadalah ni. Dulu kita jahil, patut kita mai makrifah. Makna tahu kita selepas pada tak tahu. Lalu mari kok jahil dulu, maka mustahil pada Allah Ta'ala nak kata nak Allahu arifun. Tak boleh ni. Kalau mungkin kecek lah ni, mu tak erti. Lepas tu mu silap dalam guna lafaz Allahu arifun. Kalau kita ana arif boleh tak? Kalau kita nak kata kita ana bermula aku ni arifun, aku seorang yang mengenali. Kita ni sah ni, sah kalamu. Sah kalamuhu, kalam dia tu sah. Adapun tika ni Allahu arifun, ni orang panggil kalam la yasihu kalamu. Tak sah oleh kalam dia. Cakap macam ni tak sah. Kerana ilmu Allah Ta'ala tak boleh kata dengan arif. Ini iktiraf yang kedua. Adapun itlaq Allah dengan alimun, maka harus sebab ilmu tiada pasti lalu dari bahir. Lalu daripada jahil. Iktiraf yang ketiga iktiraf nak huwa qauluhu ta'ala ala ma huwa bihi. Perkataan musanata ala ma huwa bihi ni, maka ini tak perlu sebut dah, tak sebut, tak ada apa sebut tak. Al ilmu ma'rifatul ma'lum ataupun idrakul ma'lum pada dah. Tak alam ma huwa, ya kena pergi kat tu dah. Sebut ni. Sebut kata budak akan tua. Tak sebut tua, ya tua mata dah. Sebut kata budak lagi akan jadi orang tua. Tak sebut lagi akan jadi orang tua. Hak tu orang panggil tak perlu. Sebab budak je kena pergi kat tu mata dah. Sebab ni sebut kata ilmu ala ma huwa bihi. Tak sebut ala ma huwa bihi pun tak ada apa. Sebab ilmunya kena hidup situ dah. Sebab tu kata musannif tu takrif dia tu dirakkan dia oleh 2-3 perkara. Dirakkan dia 2-3 perkara dah.